bagi kamu dan membenarkan kitab sebelumku, yaitu isi kandungan Taurat, menunjukkan di situ Yesus dia sebagai rasul dan bukannya anak Tuhan. Maka atas dasar itulah pertama sekali saya cakap dengan ayah saya, bapa, saya nak tanya satu soalan. Bapa hantar saya ke sekolah perbandingan agama dan saya temui kebenaran dalam Islam, dalam bab akidah ini. Saya kata, apa jadi dengan agama kita Kristian? Betul ke Tuhan ini tiga dalam satu, satu dalam tiga, Pak? Tuhan beranak dan Tuhan mempunyai bapa. Kalau Tuhan beranak dan mempunyai bapa, Pak, maknanya dia sama dengan manusia. Lalu ayah saya cakap, kamu jangan tanya soalan ini, bahaya katanya. Nanti bapak punya allowance kena tarik, kata dia. Pasal ayah saya dia ada allowance di gereja. Nanti padri tahu katanya. Itu satu. Dan yang kedua yang menyebabkan saya pilih Islam ni, iaitu dalam bab pengampunan dosa. Bila ayah saya sakit, di antara tugas saya ampunkan dosa orang. Di gereja tu tuan-tuan kiri apa laki-laki perempuan datang sorang-sorang pergi mimbar, dia ceritakan segala keaibannya. Lepas tu kita bawa pergi kolah di gereja. Di belakang gereja tu kadang-kadang dia ada kolah untuk bebak baptis. Kemudian kalau tak ada kita buat pergi sungai. Kemudian bawa pergi kolah, bawa pergi sungai, kita tenggelamkan dia, air lebih kurang paras dada, saya pun letak tangan di atas kepala dia. Tuan-tuan pernah tengok tak orang membaptis ni? Tak pernah tengok nah. Baik, ustaz nak tunjuk. Tapi tolong jangan salin. Nah, saya pun letak tangan kanan saya di atas kepala dia. Saya pun kata begini, dengan berkat Tuhan Bapa di syurga mengutuskan anak yang mati di palang kayu salib, maka dosa tuan puan diampun oleh Tuhan Bapa di syurga. Maka dia tenggelamkan dia, saya tenggelamkan dia, timbul bagi minum holy water, dapat ampunlah dosa dia. Senang tuan-tuan, syirik. Itu sah. Kemudian saya balik ke rumah lagi. Saya tanya bapak saya tanya padri-padri yang kecil, padri yang besar pun kita tanya. Saya tanya pada ayah saya kata, Pak, cuba kita fikir betul-betul. Adakah mungkin mana pasal dalam Bible yang autoriti kita ni sebagai pastor, sebagai padri boleh mengampunkan dosa orang? Mana ada pasal dalam Bible? Bukan dalam New Testament, dalam Old Testament. Bapak saya dia tak berjawab persoalan itu. Lepas tu dia diam. Persoalan yang ketiga, Bible itu sendiri. Bible itu tuan-tuan, di tangan saya ada 5 buah Bible. Bible dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Kadazan. Dia bukan diterjemah daripada bahasa Hebron, bahasa Injil. Dia telah dicetak, ditulis dalam bahasa itu sendiri. Sekali lagi saya tanya bapak saya, Pak, Bible yang ada di tangan kita ni banyak sangatlah bahasa dia. Yesus ni pandai ke dia cakap bahasa Kadazan ni, Pak? Entah, saya pun tak tahu, kata dia. Bapak saya tanya bapak saya pun tak tahu, kata dia. Maka atas itulah saya kata, bapak, kalau macam inilah, saya dah banyak berdebat dengan ustaz-ustaz ni. Bapak doakan saya, moga-moga saya berdebat, saya akan bertemu dengan seorang ustaz untuk menghuraikan persoalan ini. Kerana saya tanya kepada rakan-rakan yang lain, padri-padri kecil tak dijawab. Malah padri besar pun, tuan-tuan tahu, sahabat saya juga pergi di Vatican City di Rome, di Itali, iaitu Ustaz Tajuddin Usman. Dia ni kalau balik ke Sabah kena bunuh, tuan-tuan. Sekarang ada di Melaka sekarang. Nah, oleh sebab itulah saya tak sampai ke Vatican City, kerana saya meluk Islam awal. Maka dalam keadaan semikian, saya bertemu dengan seorang ustaz. Saya pergi gereja lagi, tapi saya berdoa. Apabila saya berdoa, saya kata, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat Kau mengutuskan anak Engkau yang darahnya mengalir di kayu salib, Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Pastor dan sister yang lain tergemam. Dia kata, Pastor Yohanes, kenapa you berdoa macam ini? Saya kata, salahkah kita minta jalan yang lurus? Rupa-rupanya ada hikmah, tuan-tuan, perempuan sekalian. Saya dipertemukan oleh Allah SWT seorang ustaz Mutakaris bin Jamiatul Azhar, berdebat dengan dia secara tertutup. Jadi orang Islam ada, orang agama pagan yang Kristian pun ada. Jadi saya kata kepada ustaz, saya dah kaji Islam ni selama 6 tahun, 8 tahun saya terlibat dalam pengkajian agama. Saya kata, saya nak minta pada perdebatan kali ini yang ke-9, saya kata, saya minta ustaz jawab 3 persoalan besar. Kalau ustaz berjaya menguraikan persoalan ini, insya-Allah saya akan masuk Islam. Saya tak sebutlah insya-Allah masa tu, tuan-tuan. Kan? Maka apabila saya tanya persoalan tentang Trinity, dia boleh jawab. Sampai Z dia boleh jawab. Bila saya tanya tentang baptis, bila saya tanya tentang kitab, dia boleh jawab. Rupa-rupanya ustaz ni dia belajar perbandingan agama di Mesir. Dia fakulti Usuluddin. Orang yang belajar Usuluddin ni, dia belajar tentang selok belok sejarah agama dunia, agama samawi pun dia belajar.
Jadi saya kata dalam hati saya, bukan saja dia berjaya mengalahkan saya, menghuraikan segala persoalan saya kemukakan, di samping itu dia menghadiahkan kepada saya satu Injil yang kami tak pakai Injil itu, yaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas ini adalah ditolak oleh puak-puak Kristian, baik daripada Anglikan, daripada Protestan, daripada Roman Katolik. Dia ada 2 Bible yang ditolak. Di antaranya ialah Injil Barnabas itu sendiri, kan ada persamaan dengan Al-Quran, dan ada persamaan dengan dia banyak pada Old Testament, perjanjian lama, ajaran Taurat. Dan yang kedua, Bible yang dia itu Bible dalam bahasa Inggeris, The Wisdom of Jesus. Dia periwayatan tentang Yesus itu sendiri. Maka dalam keadaan semikian, apabila saya kalah, saya kata kepada ustaz tu, mungkin ini sebab saya menerima Islam, ustaz saya nak masuk Islam. Dia kata, jangan dulu. Kalau kau masuk Islam, nanti kamu kena ancam bunuh. Saya kata, ustaz, saya tahu dalam Islam, kalau saya mati pun untuk Islam yang saya pilih ini, tolong doakan saya mati syahid. Saya pun masuk Islam, tuan-tuan. Bila saya masuk Islam, apa yang terjadi? Rumah ustaz tu dikepung oleh puak-puak Kristian, sehingga masuk surat khabar pengislaman saya dan ustaz tu sendiri dihalau balik ke Semenanjung. Zaman itu isu sensitif yang dimain ialah Malaya, zaman pemerintahan Datuk Joseph Faring Kitingan. Ketika itu tuan-tuan, satu surau, satu masjid, 3 gereja berhampiran. Dan ketika itu juga dia adalah setiausaha kepada gereja ASEAN. Maka ketika itulah saya balik ke rumah. Saya tak pergi lagi di gereja, saya dah masuk Islam. Saya nak sembahyang. Saya kunci bilik, saya nak sembahyang. Mak saya tahu saya sembahyang. Dia beritahu bapak saya. Dia beritahu ke bapak saya, rupa-rupanya anak kita dia sudah masuk Islam, katanya. Bukan masuk Islam, masuk Islam. Jadi dia ambil sejadah tu, dia ambil sejadah, ayah gulung sejadah tu, tuan-tuan sekalian, dia tetak sejadah tu, dia hembur di hadapan saya. Allahu Akbar. Bagaimana tekanan yang berlaku dalam ayah buat kepada saya. Saya sembahyang, dia ambil sejadah tu, dia bakar di hadapan saya. Saya kata kepada bapak saya, Pak, saya sudah besar. Bapak jangan hina agama yang saya pilih. Macam mana bapak benci pun tentang Islam yang saya pilih ni, tolong jangan hina sampai ke sebegini. Lalu bapak saya, korang hajar punya budak, kata dia. Pandai-pandai kau melawan bapak engkau. Mana bapak nak letak meruah bapak sebagai ketua gereja ini? Kamu sudah masuk Islam, kamu sudah terpengaruh dengan orang-orang Melaya ini, kata dia. Maka dalam keadaan saya tak bapak, tidak ada siapa yang paksa saya menerima Islam. Mulai hari ini, kata dia, kamu bukan lagi anak bapak dan berembus keluar pada rumah ini. Kalau tidak, siap, kata bapak. Dia masuk, tuan-tuan. Dia bapak sini walaupun dia ketua gereja, dia ada senapang patah. Tu dia hujung minggu dia suka memburu. Ketika itu tuan-tuan, bukan rusa yang diburu saya, yang diburu tuan-tuan. Bayangkan. Dia ambil senapang tu, dia tembak saya. Dia ada 2 peluru saja. Saya tahu bapak saya ada 2 peluru ketika itu. Dia tembak saya, tuan-tuan. Allah punya kuasa, Allah punya kerja. Takdir Allah Ta'ala, peluru tu tak pecah, meletup ke atas, tuan-tuan. Ayah nak tembak sekali lagi, mak dah dengar dentuman senapang, mak meluru ke depan. Dia pergi pegang muncung senapang tu, meletup ke atas. Ayah nak tembak sekali lagi, peluru dah habis, dia campak senapang tu. Dia ambil semua kain-kain saya, dia hembur keluar. Mulai hari ni jangan lagi pijak rumah ini. Kamu pergilah, mana kamu nak pergi? Lalu saya pun kata kepada mak dan ayah saya, Pak, beginilah mak, adik-adik saya yang lain semua berkumpul. Saya kata, saya akan pergi keluar daripada rumah ni. Kalau bapak tak halau, saya pun takkan keluar. Saya kata, sebelum saya keluar daripada rumah ini, mak, tolong halalkan makan dan minum saya. Saya peluk adik-adik saya. Saya kata kepada mak dan ayah saya, walaupun Islam saya pilih sebagai agama baru saya tak jadikan sebagai penghalang memisahkan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Jika agama Islam ni agama yang benar, Pak, Mak, moga-moga tahun depan, bukan tahun depan, 7 tahun akan datang, saya takkan tinggalkan solat hajat dan berdoa untuk kamu semua. Bukan saja mak dan ayah menerima Islam, adik-adik yang lain menerima Islam. Kau kerabat belah mak dan ayah menerima Islam, insya Allah 7 tahun, 8 tahun akan datang.